penduduk Malaysia ni kita ada seramai, kalau ikut USEM yang statistik, kita ada 34 juta. Daripada 34 juta yang dibanci perangkaan oleh Jabatan Perangkaan itu, berapa ramai warga Malaysia, berapa ramai bukan warga Malaysia. Ini ikut bancian. Okey. Kalau ikut rekod tu, hampir 31 juta adalah warga negara Malaysia. 30.6 juta. So selebihnya kalau daripada 34, ada berapa juta tu? Lebih kurang 3 juta. Adakah 3 juta ini seluruh Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak, bukan warga negara, semuanya parti, halal, haram? Ini yang kita kena lihat. Kalau ikut pada sistem kita, rekod kita, out of that 3 million, kita akan cakap, kita akan ikut rekod kita 2.4 juta. Itu rekod 2024. Kalau rekod terkini tahun ini, dalam 2.1 juta, bulan Ogos yang baru-baru bulan lepas ni, adalah merupakan pekerja asing yang sah. Pemegang pas lawatan kerja yang sah. Artinya mereka berada di Malaysia ni secara sah. Ada 2.1 juta pekerja asing yang sah. Bangladesh saja ada dalam 900,000. 900,000. Hampir sejuta. Ikut pada rekod saya, rekod kami, rekod jabatan. Dan kerana mereka adalah top tier di atas. 38% negara sumber. Keduanya daripada Indonesia. Dalam 25%. Around 600,000. Dan ketiganya Nepal. Oh, okey. Walaupun saya katakan 16%, tapi bila ditukar pada bilangan, dia akan sampai ke dalam 380,000 juga. 3 negara sumber ini saja sudah hampir mencecah 2 juta. So maksudnya main dia adalah 3 ni lah. Indonesia, Bangladesh dan juga Nepal lah. Hampir-hampir ke 2 juta. Berikut ialah statistik terbaru sehingga Oktober 2025 menunjukkan pekerjaan tertinggi yang dilakukan oleh pekerja asing, orang luar di Malaysia mengikut sektor dan peratusan, serta graf visual untuk membantu pemahaman The Sun Malaysia. Cuagihan pekerjaan-pekerja asing di Malaysia 2025. Menurut data rasmi Kerajaan Malaysia, jumlah pekerja asing yang aktif dan sah bekerja di Malaysia setakat 15 Oktober 2025 ialah 2,578 orang. Berikut ialah pecahan jumlah pekerja asing mengikut sektor. The Sun Malaysia. Peratus persen daripada keseluruhan sektor rata-rata kurs. Jumlah pekerja asing. Perkilangan, manufacturing, 623,308, 29.2%. Pembinaan, construction, 539,684, 27.7%. Perkhidmatan, services, 320,607, 19.3%. Perladangan, plantation, 263,031, 12.3%. Pertanian, agriculture, 156 in the height, 7.4%. Pembantu rumah asing, domestic helpers, 107,377, 5.0%. Perlombongan dan pengkuarian, mining and quarrying, 765, 0.4%. Dari peratusan dianggarkan sebagai jumlah sektor, dibahagikan dengan jumlah keseluruhan pekerja asing 2.13 juta. Kesimpulan utama, sektor paling tinggi pekerja asing bekerja di Malaysia. Perkilangan, manufacturing, 29.2%. Pembinaan, construction, 27.7%. Perkhidmatan, services and government 3%. Perladangan, plantation, 12.3%. Pertanian, agriculture, minimum 7.4%. Pembantu rumah asing, gedam dari 5.9%. Perlombongan dan pengkuarian, sangat kecil, bidikas minimum 4%. The Sun Malaysia. Dan secara keseluruhan, lebih 75% pekerja asing di Malaysia bekerja dalam 3 sektor utama, iaitu perkilangan, pembinaan dan perkhidmatan. The Sun Malaysia. Kehadiran orang luar atau pekerja asing di Malaysia bukanlah satu fenomena baharu, malah telah lama menjadi sebahagian daripada lanskap pembangunan ekonomi negara. Sejak era pertumbuhan pesat industri dan pembangunan infrastruktur, Malaysia bergantung kepada tenaga kerja asing bagi mengisi kekosongan pekerjaan yang kurang diminati oleh penduduk tempatan. Pekerja asing ini datang dari pelbagai negara seperti Indonesia, Bangladesh, Nepal, Myanmar, India dan beberapa negara Asia lain dengan tujuan utama mencari rezeki dan meningkatkan taraf hidup. Antara sektor yang paling ramai menggaji pekerja asing ialah sektor perkilangan, pembinaan, perkhidmatan, perladangan dan pertanian. Sektor perkilangan dan pembinaan khususnya mencatatkan jumlah tertinggi kerana memerlukan tenaga kerja fizikal yang ramai serta bekerja dalam persekitaran yang mencabar. Pekerja asing memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran
operasi kilang, pembinaan bangunan, lebuh raya dan projek infrastruktur utama negara. Tanpa kehadiran mereka, banyak projek pembangunan berisiko mengalami kelewatan dan peningkatan kos. Selain itu, sektor perkhidmatan seperti restoran, hotel, pembersihan dan pengurusan fasiliti turut bergantung kepada tenaga kerja asing. Dalam sektor perladangan dan pertanian pula, pekerja asing menjadi tulang belakang kepada industri kelapa sawit, getah serta tanaman makanan. Kekurangan minat tenaga kerja tempatan terhadap pekerjaan yang memerlukan tenaga fizikal tinggi dan berada di kawasan luar bandar menyebabkan sektor ini sangat bergantung kepada orang luar. Walaupun sumbangan pekerja asing terhadap ekonomi negara adalah besar, kehadiran mereka juga menimbulkan pelbagai cabaran. Antara isu utama ialah persaingan peluang pekerjaan dengan penduduk tempatan, tekanan terhadap kemudahan awam, isu perumahan serta kebajikan pekerja. Terdapat juga kebimbangan berkaitan pekerja asing tanpa izin yang boleh menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Oleh itu, kerajaan Malaysia melaksanakan pelbagai dasar dan peraturan ketat bagi mengawal pengambilan pekerja asing, termasuk sistem permit kerja, penguatkuasaan undang-undang, dan program pemutihan. Di samping itu, aspek kebajikan pekerja asing turut diberi perhatian bagi memastikan mereka tidak dieksploitasi oleh majikan. Isu seperti gaji, keselamatan tempat kerja, kesihatan dan tempat tinggal menjadi agenda penting dalam usaha mewujudkan persekitaran kerja yang adil dan berperi kemanusiaan. Langkah ini bukan sahaja menjaga hak pekerja asing, malah membantu mengekalkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa. Kehadiran pekerja asing di Malaysia membawa pelbagai kebaikan yang signifikan kepada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara. Salah satu kebaikan utama ialah pekerja asing membantu mengisi kekosongan tenaga kerja dalam sektor yang kurang diminati oleh penduduk tempatan. Sektor seperti pembinaan, perladangan, pertanian, perkilangan dan perkhidmatan memerlukan tenaga kerja fizikal yang ramai, berterusan serta bekerja dalam keadaan mencabar. Tanpa kehadiran pekerja asing, banyak sektor ini berisiko mengalami kekurangan tenaga kerja, sekaligus menjejaskan kelancaran operasi dan produktiviti negara. Selain itu, pekerja asing menyumbang secara langsung kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Mereka membantu meningkatkan kadar pengeluaran, mempercepatkan pelaksanaan projek, pembangunan dan menstabilkan rantaian bekalan industri. Dalam sektor pembinaan misalnya, pekerja asing memainkan peranan penting dalam menyiapkan projek perumahan, infrastruktur dan kemudahan awam. Kecekapan ini membantu kerajaan dan pihak swasta mengurangkan kos serta memastikan projek dapat disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Kebaikan lain ialah pekerja asing membantu mengekalkan daya saing Malaysia di peringkat antarabangsa. Dengan adanya tenaga kerja yang mencukupi, syarikat tempatan mampu beroperasi secara konsisten dan memenuhi permintaan pasaran global. Hal ini penting terutamanya dalam sektor perkilangan dan ekspor yang menjadi tunjang ekonomi negara. Pekerja asing juga membawa pengalaman dan kemahiran tertentu yang boleh meningkatkan kecekapan kerja serta mempelbagaikan pendekatan dalam pelaksanaan tugas. Di samping itu, kehadiran pekerja asing turut memberi kesan positif kepada pembangunan sosial dan ekonomi tempatan. Perbelanjaan harian pekerja asing untuk makanan, tempat tinggal, pengangkutan dan keperluan asas menyumbang kepada ekonomi setempat. Ini secara tidak langsung membantu peniaga kecil, pemilik rumah sewa, dan penyedia perkhidmatan menjana pendapatan. Dalam jangka panjang, kitaran ekonomi ini memberi manfaat kepada masyarakat tempatan. Kesimpulannya, pekerja asing memainkan peranan penting dalam menyokong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Mereka membantu mengisi kekurangan tenaga kerja, meningkatkan produktiviti dan memastikan kelangsungan sektor-sektor utama negara. Walaupun terdapat cabaran yang perlu ditangani, sumbangan pekerja asing tidak dapat dinafikan. Sebagai salah satu faktor yang membantu Malaysia terus berkembang sebagai sebuah negara yang stabil dan berdaya saing, dengan dasar yang seimbang dan pengurusan yang berhemah, kehadiran pekerja asing dapat terus memberikan kebaikan kepada negara dan rakyat secara keseluruhan.